Okey, hai semua, selamat kembali ke Ruang Lanjutan Melayu Melek Advance Room bersama saya kali ini dalam sesi yang kedua, sesi 1 jam ya Zuli? Hai. 1 jam, betul 1 jam lagi dengan Yes. Azmi. So, kita dah masuk sesi yang kedua dengan Zuli Razak. So, hari ni topik Zuli adalah struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Okay, tak nampak, tak pakai cermin mata. Okay. So, happy Friday to you. First of all, Zuli. Oh my God, kenapa lidah terbelit hari ni? Sabar, jangan belit. Sabar je. Okay, so kita dah masuk jam 4 petang lah, and it's Friday, dah end of the week. Zuli ada apa-apa ke planning untuk minggu ni? Birthday wife hari ni. Jadi, Happy tapi birthday. nanti bagi tahu kat Okay. dia. Tapi besok baru dapat nak celebrate. Okay. Sebab apa, anak ada tuition lah pula. Oh, bagusnya. Malam ni. Bagus. Education matters, hashtag itulah hashtag kita. Yes. Hashtag. Okay, so today 1 jam, dan selepas ini kita ada duo session kan bersama dengan Azni. Dan selepas tu kita ada sesi solo Azni pula lah. So, pada anda semua yang sedang menonton, jika anda ingin komen atau nak chat dengan Zuli, okay, bolehlah gunakan chat box di sebelah sisi. Okay, alright. So, Zuli, kalau dah ready, I can pass the floor over to you. Ready. Okay, great. Okay, so passing the floor over to you. 3, 2, and 1. Enjoy. Thank you, Mel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Zulkifli Razak dalam sesi, ada 2 sesi hari ni. Sesi pertama ni saya seorang-seorang dulu, dan sesi kedua nanti saya nak bagi satu lagi homework. Anda tahu CAT JPY, AUD NZD JPY breakout ke atas kan? Dan kalau kita lihat kepada structure, it cannot be a flat. It cannot be a flat anymore. Sebabnya movement sekarang ni nampaknya melakukan structure motif. Dan something yang saya nak bagi sebelum kita masuk kepada sesi ni, tapi chart saya tak tukar lagi. But Kimi, ada tak Kimi? Waalaikumsalam Jo, waalaikumsalam Kimi, Zuan. Seperti semalam, lihat kepada chart ni, kita tengok apa yang saya maksudkan. How anda nak tukar structure sekarang, dan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, dan mulai hari ini sehingga minggu depan kita akan buat kepada latihan dinamik ni. Apapun topik kita hari ini, struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembenaran asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang saya maksudkan sebelum kita pergi lebih lanjut. Apa tadi? CAT JPY dan AUD JPY. Okey. Ini adalah carta harian untuk, ni saya letakkan nota dia tadi dalam ni, change to 3 of 5. Yes, dia tak dapat nak jadi, boleh lagi lukis flat, tetapi the best count will be ini. Anda try dan lukiskan dia. 3 ni kita ubah ke sini. Ini adalah 4. Ini adalah 5. Untuk menghabiskan 3. Okey, ini adalah ni. Okey. Dan struktur ini. Okey, struktur ini. Bagaimana anda nak jadikan dia sebagai, untuk kita nak jangka untuk kekuatan, sebab kita jangka akan ada kekuatan US dollar. Anda kena jadikan 4 ni sama ada dekat sini ataupun ini sebagai struktur segitiga.
Ya, di mana kita ada 4. Ini adalah 4 yang apa primary ya. Ini adalah 1, 2 dan sekarang ni kita dalam lekuk 3. Ya, dan kita akan jangkakan 4 dan satu lagi ke atas lekuk 5 untuk menghabiskan untuk menghabiskan 5 dan menghabiskan 1. Sini kena menggambarkan sebagai dollar dynamic. Sini, yang sini ya, kena menggambarkan negatif dollar dynamic kat sini dan diikuti oleh satu lagi positif dollar dynamic. Yang sebelah sini ya, untuk menjadi lekuk 2. Yap, lekuk yang ini masih ongoing. Ini adalah untuk AUD JPY dan CAD JPY. Buat dekat carta harian saja, kalau sempat hantar kepada saya. Seperti semalam, 3, ini adalah 3, 4, 5 yang merah. Ini adalah 3, 4, 5 untuk menghabiskan 3. Faham tuan? Dan sini pun kita jadikan sebagai segitiga. Di mana kita akan habiskan 4 dekat sini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, 4 ni ya. 4 yang ini pindah ke sini. Sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham ya? Dan barulah anda jadikan lekuk 2 ni dekat sini. Yang lain-lain tak tukar. NZD JPY pun sama kalau anda melukis untuk NZD JPY. Satu saya tak lukis NZD JPY, no point. CAD JPY, NZD JPY, AUD JPY, basically structure dia sama. Okay, ini tak dapat nak jadikan the better lukisan. Dia boleh jadi flat, tak ada masalah. Cumanya a better lukisan adalah ini kat sini. Okay, itu adalah ni ya. Buat untuk dua ni kalau sempat, tak lama pun nak update dia kan. Hantar kepada Discord, hantar kat Discord dan nanti saya tengok. Hantar kat general room Okay. So, kita masuk kepada topik kita. Okay, hai semua, selamat kembali ke Ruang Lanjutan Melayu Malay Advance Room bersama saya Muhammad Azni dan juga Zuli Razak lagi sekali. Hello guys, gitu laju. Kita dah macam training macam Zuli pula bila dia baca disclaimer tu. Bukan apa, sekarang ni dah tak nampak. Nak baca disclaimer pun tak nampak, Mel. Dah kontak lens tadi pedih dah buka, dah tak nampak dah. Jadi kalau ada soalan, Azni tolong bacakan. Memang tak nampak. Boleh. Tengok chat pun bayangkan US, nantilah saya tunjuk. US 500 tu pun sama-sama. Susah. Okay, so hari ni topik dia apa? Analisa pasaran ke? Analisa pasaran semasa. Pasaran semasa, okay. Okay, sorry. Biasa confused dengan sesi Zuli juga. Okay, tapi it's market outlook ke market overview? Ke current market? Overview. Current market condition. Current market lah. Market update. Okay, market update. Okay, marketing lah. Kita pergi dekat semalam lah. Okay. Alright, so kepada anda semua yang sedang menonton, gunakanlah chat box di sebelah sisi untuk chat bersama dengan instruktur kami. Dan tinggalkanlah komen apa-apa sahaja dan juga berinteraksi. Okay, anything you want to do. Okay, tapi tinggalkanlah komen yang positif sahaja. Ya, terima kasih. Okay, so saya akan paskan sesi ni kepada Azni dan juga Zuli. Alright, to carry on with your session. Are you ready, guys? Yeah, ready. Okay, jom. Let's go. Okay, moving you in 3, 2, 1. Enjoy the session.
Okay, see you later. See you on Monday. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mulakan dulu Azni ya. Overview market, apa yang kita nampak dalam sesi saya. Tadi saya dah kongsikan mengenai dua chart yang kita terpaksa tukar disebabkan oleh momentum semasa. Tetapi overall view dalam market tak berubah lagi. Cumanya kita ada Bank of Japan pagi tadi, tengah hari tadi, mengekalkan kadar polisi dan menyebabkan perbezaan. Mel, saya punya video dah jadi besar. Kesian saya. Lubang hidung dia 2 jadi 3 dah. Dia beralih-beralih. Tak apa, itu bukan masalah Mel, itu masalah dekat OBS sistem kita. Okay, so kecil balik magic. Okay, thank you. Dah okey. Okey, jadi apa yang kita lihat adalah perbezaan ataupun divergence di antara polisi, di mana kita ada Fed menyatakan akan bertindak lebih agresif. Kita ada Bank of England juga menyatakan akan menaikkan lagi kadar faedah selepas menaikkan kadar faedah semalam. Dan sekali lagi muka saya besar balik. Dia beralih-beralih. Tak apa, nanti lepas sesi malam nanti Mel call saya lepas jam 9 saya tahu masalah dia transform tu. Tak apa. Lepas pukul 9 malam kalau Mel free call saya ataupun besok. Okey, bila-bila. Kita ada divergence Bank of Japan menyatakan mengekalkan polisi. Itu antara sebabnya kita nampak untuk kelemahan spesifik kepada yen, tetapi dekat pasaran setakat ini disebabkan dalam struktur besar, kita masih ada lagi struktur tidak lengkap. Okey, ni yang saya maksudkan. Kita masih ada lagi struktur yang tidak lengkap. Pegang satu. Anda nak lihat struktur, saya pegang kepada Fibo. Itu dia. Jadi selagi dia tak lengkap, saya lukis ke bawah. Saya cari cara untuk lukis ke bawah. Disebabkan kalau kita ambil 1, 2 dan 3 ni, ini tak sampai lagi 100%. Itu saja. Jadi saya pegang satu benda lah. Dia boleh naik macam ni, itu jadi X. Dan kita masih pegang ke bawah. Sebab 3 lekuk ini tak sampai 100%. Kalau dia naik macam ni, dan kita ada struktur baru untuk ke bawah lagi. Apa pun. Selagi atas ni tak break. Saya nak tanya, adakah kemungkinan sebab biasanya kalau dia tak sampai 100% dia boleh jadi extension juga, betul tak? Dia tak sampai 100% dia boleh jadi extension. Maksudnya? Untuk di sini. Dia boleh extend tak? Untuk ke atas macam ni? Ke bawah? Untuk ke bawah. Okey. Untuk kita nak katakan dia, katalah kita nampak 1, 2 dan 3. Dan ini tidak sampai dan truncated. Lepas tu dia naik. Dia naik macam ni. Lepas tu kita nak katakan dia extend ke bawah macam ni. Lebih kurang macam tu. Satu benda yang baru saja disebut dalam sesi saya tadi adalah struktur pertama ni. Struktur penurunan pertama ni, kita cuba nyata kalau dia adalah 5 lekuk. Ataupun struktur motif. Okey, kalau dia struktur motif, dan di sini struktur pertama ni mempunyai divergence. Okey. Kalau dia ada divergence, divergence kita lihat H1 dengan H4. Kalau dia ada divergence, sekarang ni kita tak dapat nak katakan sini ada divergence sebab ini struktur W. Tapi kalau dia A, dan kita tahu itu adalah struktur motif. Itu beza A dengan W. W tu 3. A tu boleh dibentuk oleh 3. Kalau dia 3, kita jadi flat. B dan lepas tu okey. Tu penandaan je lah. Itu mapping macam stop sign. Jadi kalau kita kata di sini ada divergence, dia naik dan dia turun. Biarpun turun ni nampak lengkap, motif ikut oleh motif, lepas tu kita kata dia naik. A, B dan C tu lah. Kalau di sini ada divergence, biarpun di sini ada divergence dan membatalkan divergence di belakang, itu lazimnya menunjukkan completion. Maksudnya divergence batal divergence dan berakhir dengan divergence lagi untuk struktur ini. Kalau dia truncate tak sampai 100%. Biarpun dia naik, break out, higher chances untuk dia completekan ke bawah lagi. Ini kita akan tandakan sebagai flat.
Itu baru saja disentuh tadi. Itu baru saja disentuh tadi. Faham. Sebab kalau dia buat macam ni, 1, 2 dan 3, ini memang structure motif A kat situ, motif C, dan C ni tak complete. Lepas tu dia naik. Sebab itu dalam sistem saya, anda cuma trade bila 2 kali break. Maksudnya, dia turun 1, 2 dan 3, nampak macam 5, tapi ini tak break. Untuk kita nak katakan structure ini complete, dan ini merupakan structure baru 1, 2 dan 3, saya akan tunggu untuk dia break. 2 fractal. Maksudnya ini fractal pertama. Okey. Dan second fractal in progress. Dan kita akan trade di sini. Ini tempat trade dia. Untuk kita batalkan yang tak ada, yang truncated tadi. Dan baru kita dapat katakan dia nesting. Apa syarat nesting, Jo? Apa syarat nesting? Jo pun dah cakap nesting tadi. Yes, saya tengok nama Jo. Jo nampak macam sarang, tu yang saya kata dia nesting. Tapi saya tak nampak soalan Jo, saya nampak nama Jo je. Jo kata okey je kita nampak kat luar Bang Zul. Dia kata ini yang tadi tu masih handsome walaupun ni pakai kacamata. Saya tak nampak. Thank you. Saya tahu saya handsome, tak apa. Okey, tapi untuk syarat nesting, untuk anda nak batal, terutamanya bila ini berlaku, bila A ni ada divergence dan ada truncation. Jo kata masuk balik dalam 2 dalam 1. 2 dalam. Itu satu. Nombor 2 adalah RSI. Berakhir dengan divergence. Lepas tu kedua, yang ketiga dia yang ini dia break. Then itu higher chances. RSI dia break balik. Then itu higher chances dia. Sebab ini adalah 1 kepada yang 3. Jadi situ akan 3 ni lah. 1 dan jadi apa kita nak dia ada momentum. Okey, ni benda berulang-ulang lah. Kita tengok kepada, saya boring dah cerita benda ni sebab dia sama je. Dia sama dah berapa tahun cerita sama je. Okey, kalau anda lihat kepada chart yang saya updatekan sebelum ni, structure sekarang ni, inilah untuk US 500. Structure sekarang ni, ini boleh habis sebagai benda ni. Apa pun dia tak ada set up. Dan impact dia kepada pasaran adalah, saya akan ceritakan selepas ni, ini boleh jadi 1, saya lukislah. Mana dia punya ni? Okey, 1, 2, 3, sama ada 4 in progress, 5. Itu adalah kepada fractal mean wave. Ya. Ni sama ada yang ini kat sini ataupun kita masih in progress, ataupun ini macam ni. Dan kita dah ada reversal besar ke bawah. Banyak impact dia kepada pasaran. Apa impact pergerakan ini? Okey. Dan kalau ini tak, ini break tak? Itu A kat sini. Sekarang ni dah break. Jadi dia boleh A, B dan C. Okey. Apa dia? Dia boleh habis macam ni. Ataupun kita ada satu lagi. Apapun kita masih melukis ke bawah disebabkan oleh incomplete bearish sequence. Itu yang tak sempat sentuh tadi Kimi. Mana Kimi? Itu yang kita baru saja sentuh motif sequence. Bearish lepas tu corrective sequence. Kita tak sempat lagi sentuh bearish incomplete bearish sequence, incomplete motif incomplete bullish sequence. Tak sempat. Jadi kita tahu ada incomplete bearish sequence bila kita ada divergence tadi. Itu yang saya baru nak ceritakan benda tu. Ada biarpun dia break, tapi sequence ni tak lengkap. Jadi kita break out ke atas, biarpun dia dalam nampak macam motif, dia break out balik. Sini ada divergence.
Ini yang saya nak ceritakan tadi, tapi kita dah tengok 1 jam dah. Alamak. Tak sempat. Dan dia membatalkan. Ya. Ini, mula-mula kita katakan A, B dan C. Dan dia break 5. Break turun ke bawah ni anda tak trade. Kecuali dia break lagi. Dan ini, korektif ini anda boleh trade. Bila 2 fractal, dia membatalkan, dia akan melengkapkan struktur korektif ini. Tapi, kalau dia tak, kita tahu ini tak lengkap, ini dibagi sebagai incomplete bearish sequence. Ini berlaku 85% of the time, di mana bila dia breakout, ini lazimnya akan turun balik ke bawah sebagai flat. A, B dan C. Dia punya filter untuk ini tak berlaku adalah B kat sini mencecah 1618. Kalau kita ambil Fibo terbalik 1618, ataupun kita nampak dia breakout sekali lagi. Dan B tu tak ada. Dan itu adalah continuation untuk ke atas. Kimi ada Kimi. Dia kata ada je bang. Okay. Itu benda-benda semuanya dalam nota sebenarnya. Cuma saya sentuh balik. Dan itu adalah proprietary kepada grup saya yang saya letakkan dalam nota-nota, tapi saya cuma explain dalam ni sebab dengan partner saya memang kita orang tak dibenarkan untuk cerita benda tu. Sebab tu saya tak dapat nak cerita. Tak dibenarkan letak dalam nota. Tapi benda tu dalam nota dia satu kat sana, satu kat sini. Jadi saya gabungkan dia dalam pusingan kali ini. Boleh? Sebab tu saya duk sebut 2 fractal. Sebab tu saya duk sebut. Kimi kata new system short. 85%. New system short tak? Dia tak short. Itu adalah flat. Kita nak filterkan. Kita nak batalkan struktur belakang. Okey. Itu adalah US 500, kita masih melihat ke bawah sama ada ini dah lengkap ataupun masih ada sekurang-kurangnya satu lagi. Saya boleh letakkan macam ni dah lengkap. Okey. Apapun anda tak masuk lagi, anda cuma long untuk indeks. Saya tak akan short untuk indeks. Dari kawasan sini. Preferably, saya nak dia tinggi sikit supaya ini tak ke laut. Supaya dia ngam-ngam 100, dalam ni pun 100%. Kalau boleh tinggi sikit, kan? Supaya ada persen dia sama. Jadi kita ada confluence. Tetapi nampaknya macam dah habis setakat ini. Nampak macam dah habis. Kita tengoklah malam nanti. Apapun indeks anda tak buat apa. Selagi dia ada incomplete, saya pegang incomplete ke bawah. US 500, US apa tu? US 30, saya kecil. Saya nampak US 30 je kat sini dan 1, 2, 3, 4, 5. Lain itu saya tak nampak. Masalah teknikal mata ni. Okey, sama seperti yang tadi tu. Sama ada kita dah habis 1, 2, 3, 4, 5 ataupun kita dalam 3, 4, 5 ataupun 4 dia masih dalam progress sebab ini adalah diagonal. Kita ada incomplete sequence ke bawah sama seperti yang lain. US 100 pun sama. Dia sama je, nampak tak? Ni. Azmi. Structure dia sama, nampak tak? Everything sama. Sama je. Ambil DEX. DEX pun sama. Lebih kurang. Cumanya tak setiap lekuk dia sama, tetapi sekarang ni kita boleh jangka kalau ini structure dia. Ini ke bawah dan naik lagi. Yang lain-lain pun kita tandakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini terus jatuh ke bawah, saya boleh buat benda macam ni. Ini 3, ini 4, sini 5. Itu je dia. Jadi sebab itu tak trade setiap lekuk. Anda cuma trade bila ada structure yang structure motif diikuti oleh structure korektif yang lengkap. Dan kita ada high low, low high, low high high balik. Dah ada trend. Jadi sekarang ni dia kata banyak juga kalau trunket tu sebab trend masih kuat dia kata. Yep. Sebab itu tunggu 2 fractal baru kita confirmkan sebagai dia continuation je. Nampak tak? Dia cuma dapat naik bila 2 fractal. Maksudnya ada nesting.
Baru kita dapat nak katakan structure tu complete. Sebagai confirmation lah. Okay, jadi structure sekarang ni boleh complete dan ataupun dia ni. Sebabnya saya lukis masih ke atas, kita masih ada benda ni. Iaitu ini tak sampai lagi 100%. Tapi ingat, dia dah lengkap masuk kat truncation zone 618764. So boleh habis, ni boleh habis. Kesan dia, saya tunjukkan semua indeks benda yang sama. Sama ada ini dah lengkap ataupun masih ada satu lagi. UK 100 pun sama. Boleh cerita sampai besok pun semua sama. Okay, Spain 35 pun sama. Dia sama. Rupa dia sama je ni. Okay, kesan dia. Kenapa kita nak tahu dia mula ke bawah kepada yen pair? Sebab kalau kita ada yen pair yang extend 1, 2, 3, 4, 5, lepas turun, naik balik, yang dekat indeks tu akan extend. Ini adalah untuk UJ, ini adalah untuk EJ. Kalau ini extend 1, 2, ini sebagai 3, kat sini 3, ini 4, dan ini naik. Dekat indeks tadi extend. Dekat dollar pair naik ke atas. Jadi tu sebabnya kita nak tengok indeks tadi. Nak beli saham yang bergerakkan indeks, membentuk indeks tu duit dahulu. Jadi ada tengok yen pair, ada tengok kepada apa yang berlaku kepada yen pair untuk menganggarkan apa yang berlaku dekat indeks. Tapi map kita indeks. Kalau structure indeks masih tak lengkap, kita akan katakan indeks ke bawah, yen pair masih ke bawah. Okey. Yang saya sentuh dalam sesi saya tadi adalah kepada structure ini. Chart ini tak betul. Sebab structure ini memang sekarang ni, yang ini adalah lekuk 3. Okey. Jadi, kita akan movekan 4 kita kat sini sebagai triangle. Okey. Dan 3 kita kat sini, 5, 1 kat sini. Dah ada yang hantar, saya tak sempat tengok Discord tadi. Ada tak hantar kini? Okey, jadi AUD JPY, apa cerita saya ni? Cerita saya adalah indeks kita jangkakan masih melengkapkan pergerakan ke bawah. Ni pergerakan indeks ya, masih dijangka meletak jangkaan ke bawah. Boleh tak indeks ke bawah, yen pair ke atas? Boleh, cuma kalau indeks dalam wave 5. Indeks tak boleh masuk dalam lekuk 3. Kalau lekuk 3 dalam dia, indeks masih melakukan pergerakan macam ni, dalam ni. Ataupun B. Itu boleh. Tapi ingat, map kita adalah indeks. Jadi indeks masih tak lengkap 100%. Kita katakan dekat sini akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia buat kejatuhan ke bawah dalam lekuk 2. Jadi itu akan melengkapkan indeks untuk lengkap 100%. Lekuk 2 ni. Dan lekuk 2 dekat yen pair nanti tak akan buat yang junam macam ni. Faham? Yang dekat indeks tu nanti, dia akan buat lekuk macam ni. Ataupun, kalau dia jatuh dalam zigzag, zigzag dia adalah diagonal. Maksudnya, movement ini adalah dollar. Faham? Dua, kita biasa dengarkan ni. Kalau indeks naik, yen pair naik. Betul. Kalau indeks jatuh, yen pair jatuh. Jatuh. Okey. Kena masukkan faktor ketiga kat situ. US dollar. Pernah nampak tak indeks naik, yen pair jatuh lesuk? Ada. Itu adalah dolar. Itu bukannya yen. Sama sekarang ni, maksudnya kita jangkakan indeks jatuh, tapi yen pair naik.
Itu cuma possible kalau dolar. Maksudnya, ingat, kalau AUD, kalau kita ada indeks dijangka ke bawah, okey, itu bermaksud yen tak lemah. Kan? Yen tak lemah, sama ada yen sideways ataupun yen kuat. Tapi AJ naik ke atas. Jadi kita tak dapat katakan yen kuat. Kita katakan yen sideways. Okey, yen sideways. Okey, kalau yen sideways, kena ada something yang membolehkan untuk AUD JPY ni jatuh ke bawah daripada situ. Apa yang, kalau ini adalah yen sideways, apa yang membolehkan AUD JPY jatuh ke bawah? Ingat, AUD JPY sama dengan AU darab dengan UJ. Kan? Ambil dua tu anda akan dapat price AUD JPY. Kalau kita katakan yen sideways, UJ is not a factor. Faktor dia untuk membolehkan AJ buat benda ni adalah AU. Maksudnya, kalau ini nak berlaku, AUD US dollar, mata pun tak nampak, kena lengkapkan pergerakan ini. Faham? Faham. Jadi kita ada incomplete sequence, benda yang sama. Sama je, sama ada X ni tak habis lagi ataupun dah habis. Jadi kalau kita tengok dekat time frame kecil, dia pun sama movement dengan kawan kita tadi, dekat indeks. Sama ada dah habis ataupun belum. Sekarang ni apa tanda-tanda dia? Kita dah ada high, ini dah ada divergence. Dan structure dekat stokastik ni pun dah break. So higher chances untuk kita dah memulakan pergerakan ke bawah untuk AUD US dollar. Benda sama yang saya sentuh mengenai USD CAD. US dollar CAD kita dah ceritakan dalam sesi saya juga, di mana ini kita kena jadikan sebagai flat. A, B dan C. Flat ni mana-mana C dia. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. But still dalam box kita. Okay, still dalam kita punya range zone tu. Sebab kalau kita lihat structure ini dan structure ini, itu guna benda dua ni. Ini adalah untuk velocity untuk RSI, untuk structure ni. Ini dia. Ini pula adalah untuk structure ini. Dapat tak saya letakkan fractal ataupun pecahan dan kata bahawa struktur ini fractal ataupun yang dua minor, dia ada kategori dia. Minor, ini map dia, minute. Okey, yang kita tandakan kat sini fractal yang lebih kecil, budak sekolah rendah lah. Ini budak sekolah menengah. Pergerakan ini pergerakan sekolah menengah. Saya tak dapat katakan dia pergerakan sekolah rendah sebab momentum dia lebih tinggi daripada belakang. Jadi struktur yang saya boleh tandakan kat sini adalah A, B dan C. Maksudnya kita kena tengok 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum baru dia dapat naik ke atas. Tetapi still dalam this that one. So di sini akan buat 4 dan buat 5. Ini akan break. Tu maksud dia. Ini adalah A. Ini akan jadi A, B dan C. 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu struktur. Tapi masih dalam zone ini. Itu adalah UCAD. Saya tak peduli 1, 2, 3. Saya tahu dia sampai 100%. Saya letak limit order. Habis cerita. Dia ada stop loss bawah tu. Itu tempat stop loss dia. Ingat, flat boleh jauh lagi. Flat dia boleh buat selagi dia atas B ini boleh buat 1, 2, 3, 4, 5 kat situ. Itu flat. Dia tak peduli 1618. Kalau dia langgar kat situ, sini adalah B. Selagi dia tak break bawah ni, kalau dia break bawah ni, ini adalah X lagi. Kita akan jadikan sini complete sequence. Selagi dia ada complete sequence dan tak break, kita akan lukis ke atas. Itu je.
Dia kena pegang satu lah. Tak dapat nak kira satu-satu lekuk. Dia kena pegang satu level sasaran. So untuk UCAT tak ada perubahan, but we are expecting satu yang besar kat sini dan satu lagi ke bawah. Kalau anda jenis yang nak sharp-sharp, kalau dia break out ni, anda boleh tutup position dahulu. Kalau nak jenis yang ni lah, saya tak peduli. Saya ada stop loss, saya ada TP, letak duit yang sanggup hilang. Itu je. Jadi indeks kita mungkin sedang melihatkan pergerakan ke bawah. Yen pair tengok, kalau yen pair ke atas, indeks akan buat ke atas. Lain daripada tu tak ada apa. Lain daripada tu nothing ya. Lain daripada tu. Change ni yang saya letakkan dalam nota 35 KDPY Euro US dollar. Jadi dollar pair dah memulakan pergerakan ke bawah. Ini mungkin pun sama. Jadi kalau dollar pair dah memulakan pergerakan ke bawah, yen pair akan memulakan pergerakan ke bawah. Jadi tak ada apa-apa. Gold kalau dolar memulakan pergerakan ke bawah, B ni akan extend. Kalau tak, dolar masih lemah, dan ini akan buat benda ni. Jadi kita betul-betul kat simpang tu. Apa pun saya tak minat, saya cuma minat kepada Barrick. Sekali lagi, Barrick dah memulakan pergerakan correction. Jadi Barrick saya berminat kepada sini. Untuk Barrick. Okay, ini satu. Ini dua. Structure ni lebih jelas daripada gold tadi. Dan dia lebih murah. Jadi instead of trading gold, baik beli Barrick. Benda lagi murah, structure sama. Baik beli yang tu kan. Silver, anda bagi yang dah ikut sesi lama dahulu, anda tahu apa yang saya masuk. Dan lain-lain, saya serahkan kepada Azmi dulu sebelum kita cerita pasal cross. Mata tak nampak ni Azmi. Boleh? Sila. Itulah. Okay. Jom kita tengok. So first thing first, sebelum kita nak buka pair lain, kita nak buka untuk DXY dulu, dollar index. So apa yang saya nampak daripada dollar index ni, tak ada perubahan apa-apa dekat weekly. Sebab weekly kan, hari-hari kita dah cakap. So kalau apa yang kita tengok dekat daily, masih tak ada menampakkan orang kata price nak pergi ke bawah dengan banyak. Maybe as a correction saja. Tapi yes, kita boleh cakap memang dollar index berada di kawasan resistance, ataupun kita boleh cakap HNS, ataupun kita boleh cakap QML. Mana-mana satu boleh. Tapi yes, price memang berada dekat dalam kawasan tu. Okay. Dan kita boleh katakan price boleh turun bawah untuk sementara. Maksudnya kita boleh tengok dolar melemah untuk sementara pun boleh. Kita boleh cakap macam tu. Okay. Sebab dekat sini yes, apa yang kita nampak, price membuat satu correction sebenarnya. Correction ke bawah. Alright, itu untuk dollar index. And then kita nak pergi ke oil. Oil pula, dekat sini sebenarnya kita nampak price untuk turun touch sini dan turun satu lagi, tapi dia belum sampai lagi. Tapi kalau dia belum sampai, nak buat macam mana kan? Okay. Tapi sebenarnya kalau kita hiraukan yang tepi tu, kita boleh tengok dekat sini, yes, sebenarnya price dah sampai. Okay, price dah sampai dekat DP tempat re-entry level. Re-entry level dia dah sampai dah ni. Okay, tapi adakah kita boleh, kalau katakan nak short oil ni, confirmation lah kena ada. Okay, confirmation kena ada. Right. So kalau kata ada orang short oil juga. So saya bagi je lah tahu kan. So katakan kalau nak short oil, kita kat sini lah kita punya position menengok perubahan arah. Okay, sebab dah ada perubahan arah dekat sini. Okay, dah ada perubahan arah, kita tunggu price pullback saja untuk price turun. Okay, itu untuk oil. And then kita nak tengok juga kepada, kejap mana pair tu tadi, JJ. Okay, JJ. Apa yang saya nampak dekat JJ ni adalah ada satu pergerakan yang laju ke bawah. Okay, ada satu pergerakan yang laju ke bawah. Kalau katakan kita nak bagi tahu dia adalah reversal punya setup, kita
kita boleh tengok time frame daily dahulu. Okay, apa yang kita boleh nampak kat time frame daily? Yes, price berada di kawasan resistance. Tapi adakah dia boleh naik ke atas ni lagi? Yes, boleh. Okay, tapi sebelum tu kita tengok dulu. Okay, price dah berada kat kawasan resistance. Kita tengok H4. Okay, ada satu setup. Alright, kita nampak price membuat satu setup sell. Alright, so dekat kawasan ni kita boleh cari sell. Maybe untuk sementara, sebab kita ada zone kat bawah ni yang price belum pull back lagi. Alright, so lepas tu apa yang kita nak tengok, H1, semalam saya rasa saya dah ada bagi setup kat sini sell. Okay, dah TP dah pun. Sampai sini dah TP. So berkemungkinan price boleh, sebenarnya kat sini zone dia. Sini adalah zone sell dia. Okay, dia ada 3, dia ada 2 je lah kat sini. Satu lagi kat sini. Okay, kita tunggu price naik. Okay, price dah naik dan terus masuk sell. Maybe kita ambil satu lagi kaki ke bawah. Alright, untuk ambil peluang sell maybe dalam berapa pips? Dalam 130 pip. Okay, itu untuk GG. Tapi mana yang dah terlepas, tak semestinya korang terlepas tu tak entry. Any correction just cari sell dulu. Any correction just cari sell dahulu. Okay, saya nampak pergerakan ke bawah lagi untuk GJ. Okay, itu kita dah settle tentang pound yen. Kita nak tengok pula tentang gold. Gold bagi yang berminat untuk trade gold, saya nampak price ada lagi satu kaki ke bawah. Okay, ada satu lagi ke bawah. Okay, dekat sini zone ni, kita target ni adalah zone gold. Okay, untuk kita buy. Ni adalah zone dia. Okay, kita nampak dia punya pergerakan macam mana. Kenapa saya cakap zone ni adalah disebabkan, okay, Joe minat benda-benda gold ni. So disebabkan kalau kita tengok H4 zone H4 belum lagi pullback. Dia tak ambil lagi zone H4 ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, alamak tak boleh zoom lagi Okay, tak apa. Kalau kita tengok dekat sini, price membuat perubahan arah tapi belum ada pullback di kawasan ini. Okay, kita menunggu pullback dan menunggu confirmation untuk kita buy ke atas. Okay, saya tak cakap ni adalah setup swing. Ni adalah setup long untuk sementara saja. Okay, you got it? Ada soalan sebelum tu? Kita nak move satu lagi. Okay, USD CAD. Yes, saya masih nampak USD CAD. Kita punya setup adalah masih lagi buy. Okay, sebenarnya masih lagi buy. Oh, saya tak tanda kat sini lah. Masih lagi buy. Okay, ni zone dia. Okay, ataupun kita boleh cakap sini. Ni zone dia yang cantik ni. Okay, confluence dia. Okay, so maybe kita akan mencari perubahan arah dekat sini. Kalau saya nak entry pun saya memang akan cari perubahan arah dekat sini. Kita boleh tengok H4. H4 pun belum siap apa-apa. H1, kalau katakan price breakout ke atas dan patah balik, yes, kita boleh entry. Tapi selagi price tak ada buat apa-apa perubahan arah untuk USD CAD, selagi tu kita akan tengok je lah dia turun. Okay, apa-apa pun tunggu confirmation lah untuk saya. Okay, kalau cara saya memang saya akan tunggu confirmation untuk UCAD ni. Sebab ni memang setup terang-terangan ni sebenarnya. Okay, terang-terangan untuk kita cari buy. Okay, tunggu saja setup and kita boleh long ke atas. Alright, tu untuk USD CAD. Kita nak cerita juga tentang GU semalam kan. Semalam ada Pian kot tak silap, ada tanya pasal GU. GU boleh sell ke? Rasanya kalau Pian sell semalam dah TP dah. Okay. Dekat sini dia tanya kat area sini kan. So betul-betul dia close di dalam zone kita, dia terus junam. Saya tak pasti ada news apa semalam. Sebab pergerakan GBP laju ke bawah semua. GBP lemah ke? Bank of England punya mesyuarat semalam. Oh, I see. So GBP lemah kan? Sebab kita tengok actually untuk GBP selepas news tu lah, sebab it's dia naik rate. Biasa kita dengar dia naik rate, dia naik. Sebab semua ni dah price in, dia tak ada benda baru.
Dia Oh. macam orang tunggu bonus, dah dapat bonus, sebelum bonus dia dah belanja. Dia Jadi dah tahu dah. tak ada apa-apa benda baru. Tak ada benda baru. Semua within apa yang market dah price in. Itu yang buy the rumor sell the news punya action. So ini adalah price pun dah jalan dah sebenarnya setup ni. Price membuat satu perubahan arah, pullback and ya dah jalan. Dah jalan. So tanda je lah dia punya apa orang kata resistance. Sebab resistance support. Sebab support ni bukan tempat untuk kita buy sebenarnya. Tapi untuk tunggu dia breakout ke bawah, pullback, sell. Macam tu. Okay, tapi kalau selagi ada apa-apa setup dekat sini, kita boleh cari sell saja. Sebab kalau kita tengok H1, ada setup lagi, just kita tunggu pullback saja and sell. Ini adalah TP terdekat lah basically. Okay, TP terdekat dekat sini ada 1.30370. Okay. So, itu saja yang saya nak kongsikan. Kita serahkan balik kepada Amazuli. Bang, sila. Okey. Okey, jadi saya nyatakan saya berminat kepada Barrick berbanding dengan gold itu sendiri. Saya menyangkakan masih ada pergerakan ke bawah disebabkan oleh indeks tadi kita jangka dia dah nak sampai. Jadi Barrick ni saham. Jadi kalau pasaran saham jatuh, biarpun gold naik, Barrick tak akan ke mana dahulu. So untuk Barrick ikut oh tadi dah lukis. Okey. Ngam-ngam pula. Okey. Ini jangkaan saya, sekiranya pergerakan ini berlaku, I will do bila dia break ini, bila dia break di support, kita pun nampak dekat RSI, dekat ni pun dah mula buat reset. Pergerakan ini dah buat reset. So kalau time frame lagi besar, anda akan nampak ini satu structure. So kalau dia buat benda tu, then saya akan tarik Fibo untuk letak entry dekat kawasan sini untuk Barrick. Benda yang sama untuk few saham sebenarnya yang berkenaan dengan komoditi. Jadi 100% tu sama dengan, tengok ni, sama dengan Abang Long. Abang Long. Okay, jadi sama dengan Abang Long ni. That is sama dengan Abang Long. Bukan nak kata suruh dia long, tapi sama dengan Abang Long lah. Faham? Okay, jadi ni semua sama dengan sama, dia benda sama. Sama. Okay, Abang Long, adik-beradik, semualah sama. Abang Dia sekali, Abang Ngah, Pak Usu dia, semua sama lah. Cuma ni time frame kecil, time frame besar. Dia sama dengan kawan, dengan ahli keluarga dia. Okay, dia sama. Dia dah macam mana? Dah benda-benda tu yang bentuk benda ni. Kan dia mempengaruhi apa yang kita nampak dekat indeks dan lain-lain. So, jadi kita masih menjangkakan untuk semua ni masih ke bawah, GU ke bawah, EU ke bawah, gold. Dan itu boleh menyokong a bit untuk gold. Mata tak nampak ni, kena zoom in. Dekat time frame kecil, either ini dah habis, ataupun kalau kita ada kekuatan ketara US dollar, then ini ke bawah satu lagi. Kalau US dollar cuma dalam wave satu, gold boleh ke atas. Tapi kalau US dollar bergerak dalam, dollar index bergerak ke atas dalam wave 3, then ini ke bawah. Kalau dollar index dalam wave 1, ini boleh bergerak ke atas. Itu. Tetapi apa pun belum ada set up untuk gold. Belum ada. Saya lebih kepada Barrick tadi. Jadi kalau dekat time frame besar sikit, I'm looking at this move. Sama dengan Barrick tadi lah. Jadi kalau Barrick dah mula jatuh ke bawah, ini pun ke bawah. Barrick jatuh sebab ini, itu je. Sama je. Sama dengan Abang Long Apple tadi. Sama je dia. Okey, silver sama. Benda yang sama. Copper. Apa lagi? Minyak interesting. Overall kepada US dollar, sekiranya kita ada kekuatan US dollar satu lagi, dan minyak akan lengkapkan ke bawah. Ini dekat sangat macam ni. Okey. Kiranya bang, kalau minyak ni, kalau US dollar kuat, dia akan ke atas ke bawah?
harga minyak dalam dolar. Kalau base, tapi orang tetap beli minyak. Yelah. Tapi kalau US dollar mahal, mahal lah nak beli minyak. Jadi minyak akan jatuh dulu. Oh, faham macam tu. Okay. But boleh tak dia habiskan kat sini? Boleh? Boleh. Kalau minyak nak pecut, tapi kalau dia naik ke atas, ada cuma masuk bila dia break ini. Yeah. Tapi instead of minyak, Chevron. kan? Kalau indeks ke bawah, minyak kita jangka ke bawah, Exxon dan Chevron akan lengkapkan pergerakan ini. Ke bawah. So kalau ini berlaku, then kita akan masuk yang ini. Sama. Siapa yang ada akses kepada XLE, anda tahu level dia kat mana. Okey? ETF untuk energi, benda sama. Benda dia, chart dia sama. Chart dia sama. Jadi, this could be doing this. Kalau minyak naik, sebelum dia buat benda yang sama. Chevron. Okay, at least kalau nak beli, anda tak adalah beli dekat ni. Takkan nak beli kat sini, tunggulah dia turun sikit dulu. Tak adalah mahal sangat, kan? Tapi kalau anda ambil letak XLE, then anda akan nampak yang sama dengan dia. Siapa yang ada akses kepada XLE. Jadi tak ada benda baru untuk saya, benda everything sama. GN ini lekuk 3, ada momentum. So ini adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. Baru dia lengkap ni. Sebelum naik ke atas. Jadi masih ada ke bawah. Masih tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Ni structure ni tak lengkap lagi. GA pun sama. Masih tak lengkap lagi. Sini akan extend. Bawah. Sini akan extend. Masih ke bawah. A bit more lah. Sikit lagi. A bit more ke bawah. Basically dia adalah level 123.6. 123.6. Itu tempat dia habis lah. Tak lengkap lagi. Kalau dia nak naik pun ada masih ke bawah. Jadi masa ini naik, waktu tu lah dolar kuat. Waktu tu dolar masuk wave 3. Maksudnya kat sini, dekat GU contohnya. Waktu tu kalau dia ni tadi ke ni kan, ni tak ke mana, dia boleh buat wave 1, 2, waktu tu 3, 1, 2, 1, 2, 3, off 3. Waktu tu lah nanti. Barulah US dollar punya pair nak jatuh laju. Waktu GA dengan GN sampai dekat support. Dan mula naik. Waktu tu. Waktu tu Time ni, Afifi kata. Time ni lah. Barulah dia trend. Barulah GJ ke apa ke semua JPY tadi start buat wave 2. Kenapa kita kena buat UCAT tadi sebagai 3, 4, 5 kan. 1, 2, 3, 4 dan 5 structure ini sebab seperti yang saya nyatakan awal tadi, untuk CAT JPY kita nak ubah struktur ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Barulah kita buat benda ni. Masa ni lah yang UCAT naik ke atas. Masa yang ni jatuh. Baru dia 1. Jadi 3, 4 dan 5. Ni mungkin 3 dah habis dan kita memulakan 4. Jadi UCAT akan, mana UCAT dia? Dah tak nampak balik Okey. Jadi UCAT kat sini akan buat 4 dulu. 4, 5. 5. Barulah dia sama cerita dengan CAT JPY tadi. Jadi waktu CAT JPY jatuh, waktu tu lah UCAT naik. Dia sama lah. Dia sama. Cerita dia sama aja. Cerita sama aja hari-hari. Boleh dengan cerita sama. Ibarat tengok drama tu lah ulang kali bang. Of course dekat time frame kecil. Of course dekat time frame kecil dia akan banyak lekuk dia lah
banyak noises lah. Tapi kalau anda tengok time frame besar sikit, then anda akan nampak the whole picture. Faktor time. Belum. Faktor time. Kalau siapa rajin tarik Fibo time, dapat awal. Saya tak masuk lagi topik. Saya pernah tunjuk dahulu. Anda akan nampak dia lari satu candle dia sekarang. Satu candle dia lari. Projection dia satu candle dia lari. Nampak tak, Vi? Kalau siapa yang tarik dulu ni, anda akan nampak satu je candle dia lari. Satu. Bukan satu hari. Yang H4 dia satu candle dia lari. Dia semua sama. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Kita rangkumkan lah. Boleh. Jadi untuk rangkuman kita ambil dollar index lah. Untuk rangkuman kita, okey. So, untuk rangkuman kita jangkakan untuk semasa we are looking at sama ada dollar index ni dah memulakan pergerakan ke atas. Sebab ini tak ada kena-mengena dengan AUD dengan NZD. Kanada dolar dalam ni, tapi Kanada dolar adalah percentage kecil. Jadi kalau ini dah memulakan pergerakan ke atas, itu adalah EU jatuh ke bawah, GU jatuh ke bawah, U-shave jatuh ke bawah. Okey, untuk yang ni Tapi boleh tak AUD US dollar ke atas sikit? Boleh. Sebab AUD US dollar dengan NZD US dollar tak membentuk yang ini. Dia 6 je, ada 6 je. Dia tak ada dalam tu untuk kira dollar index. Dia ada satu lagi index US dollar yang dekat IMF punya dollar index. Yang tu anda tak dapat guna untuk trading. Dia lain daripada chart ni. Dia tak sama. Anda tak dapat guna untuk correlation. Itu yang pelik. Dia sama dengan suatu exactly Kimi. Dia sama dengan Fibo extension. Tempat dia sama. Jadi pelik. Jangan buat magic sangat. Tapi kenapa Fibo? Saya tak dapat nak jawab kenapa. So kalau ini berlaku macam ni, EU dan GU ke atas. Dan kalau ini berlaku, bergantung kepada apa struktur UJ. Kalau UJ masuk lekuk 3, dan indeks ke atas. Tapi kalau ini adalah melakukan lekuk 1 ataupun lekuk 2 ataupun 5, ni maksud saya dekat UJ ni, kalau kita dah memulakan lekuk 2 untuk UJ, then pergerakan biarpun EU ke bawah, EJ akan laju sikit bergantung kepada indeks. Jadi kalau ini jatuh ke bawah, then kita sebenarnya dalam yen dynamic. Maksudnya untuk indeks jatuh laju. Mana dia? Ni. Tak nampak ni. Ni untuk jatuh laju. Maksudnya sini 1, sini 2, sini lekuk 3. Zas. Jadi kalau itulah kita tengok kepada UJ. Tapi kalau UJ masih naik, dan ini akan buat wave 5. Biarpun EU jatuh. Itu second dimension. Okay? So kesimpulannya, jaga-jaga indeks boleh sampai kawasan resisten dan start jatuh, ataupun ada extension 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni dah dekat-dekat yen pair saya akan update chart seperti biasa hujung minggu. Ada chart untuk kripto yang saya akan start letakkan bermula pada hari Khamis. Hari Khamis minggu depan saya akan letakkan untuk kripto. Ada 5 instrumen dekat XM. Dia saya akan letakkan mulai hari Khamis minggu depan. Chart dia dah ada, cumanya saya tak sharekan lagi. Saya tak lukiskan ke MT5 lagi. Anda semua tahu saya ada chart berkenaan. Jadi cumanya saya tak sharekan dekat MT5 lagi. Itu saja untuk EU. Kita mungkin dah ini nampak dah lain. Ini tak dapat nak kata, oh ni sama ni nak naik. Ni nampak mana dapat. Itu kampung sebelah. Kalau naik pun dia 1, 2 dan naik pecut. Kalau dia nak naik
Ini satu dua pecut kalau dia nak naik. Itu dah cerita lain. Itu struktur semua market bertukar kalau itu berlaku. Kita tak dapat kata, oh ini macam ni. Mana dapat? Ini lain. Junam tu. Itu guna momentum. Mana dapat ni kampung dah sampai sungai sebelah dah. Tak sama. Kita tunggu kat Salam, dia pergi rumah Azmi kat Kelang. Pengsan kita tunggu dia. Tunggu section 18. Giant pun dah tutup kat situ. Section tutup. Saya dulu tinggal situ Azmi. Oh. Student masa belajar dulu. KPP. Okey? Ada soalan? Nak baca soalan kena zoom in. Tak ada bang. EU Dia dan kata Akimi kata itu yang pelik, Fibo time dengan Fibo extension 100%. Dia sama. Dia akan sama Kimi. Dia tak tahu kenapa. Itu saya gunakan time, ada faktor penggunaan time untuk incomplete. Faham? Ada, tapi penggunaan time adalah untuk dua-dua motif incomplete structure dan juga kepada motif sequence serta collective. Benda sama yang kita guna dalam analisa hari-hari. Adakah motif kalau kita jangkakan wave 1, wave 2, wave 3. Jadi ingat apa yang saya pernah kongsikan, wave 3 sekurang-kurangnya untuk analisa kita jangkakan 100%. Biarpun kita memang kata ini nak jadi trend. Jadi kita ambil Fibo, itu Fibo extension untuk 100%. Satu lagi, Fibo time. Fibo time yang garis panjang ke bawah tu. Fibo time yang macam ni. Okey? Sini pun 100%. Boleh Kimi? Jangan nak magic sangat. Okey? Kenapa saya tak tahu? Kalau dia tak sampai, yang dekat level pun tak sampai. Ya, dia tak akan sampai dulu. Dia tak tahu kenapa. Itu tanya mendiang Fibo, bukan saya. Bukan saya. Saya cuma letakkan guna benda yang dia kongsikan, itu saja. Bukan. Tapi standard dia ada sampai 34 bang dia punya level tu. Tukarkan dia punya ni. Sama macam guna Fibo retracement lah. Cuma tukar level-level dia. Equal leg juga. Tak tahu kenapa. Itulah. Satu, benda tu salah satu benda dalam edit wave yang tak ditekankan adalah time. Padahal edit wave tu semua pasal time. Semua ni time. Correction ini dalam time frame berapa? Ini M15 punya time frame. Ini 30 minit. Silangan maut. Silangan maut. Saya masih pening. Nasib baik tak ada translation sekarang ni. Kalau ada translation, 5 hari saya murung. Semua dalam dunia pun ada Fibo. Itulah semua benda. Itu tanya Imran. Imran suka cerita. Kepala Donald Trump pun hari tu dia kata ada Fibo. Rambut Donald Trump pun dia pergi lukis Fibo. Pengsan. Okey, jadi tak ada perubahan. Cuma kita ada Yen Pay, Cat JPY dan AUD JPY. Tolong letak dalam grup. Malam nanti saya tengok. Dah nak makan dah. Selamat berhujung minggu kepada semua. Daripada sudut chart, hujung minggu seperti biasa saya update. Chart kripto akan available mulai hari Khamis minggu depan insyaAllah. Kalau tak sempat, bukan chart dia ada. Cumanya ada few things yang saya kena clarify dengan grup saya. Kalau tak sempat minggu 1 lagi saya akan letakkan. Nak suruh anak saya update chart. Bukan saya. Kalau budak umur 14 tahun update chart, korang tak dapat. Kita tengok balik. 14 tahun. Dia yang update. Sebab tu ada nampak nota-nota ni kan? Nampak tak nota-nota ni? Saya letak. Ada ingat siapa lukis benda ni? Dia yang update. Saya cuma letak check balik. Change. Nampak? Lagi sekolah. Kalau yang umur 14 tahun boleh buat, anda fikir sendiri. Itu siapa tu nama dia? Saja je. Saja geletek Zuan sikit. Zuan dengan Joe, dengan Kimi dan lain-lain. Okey. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Terima kasih semua.
jumpa lagi pada hari Isnin. Ingat pasal sequence tadi, kita akan ceritakan banyak minggu depan. Banyak yang saya nak kongsikan minggu depan. Don't miss the session. InsyaAllah jumpa lagi. Okay Azni? Jangan ke mana-mana, lepas ni ada sesi saya. Jumpa korang. Janganlah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.